Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa asir tamim bil khair. Sadaqah azim. Sumati usaha dan busirat yang kuasanya. Demikian tuan-tuan iman, tuan-tuan Bilal, tuan haji, puan hajat, tuan sekalian hadir. Alhamdulillah kita dapat menyambung tazkirah pada malam ini, iaitu malam yang kedua lah selepas PKP ni. Malam kedua. Malam yang pertama itu tadi azabnya orang yang berzina, ada 15 perkara. Begitu juga 10 golongan manusia sembahyangnya tidak diterima oleh Allah. Minggu yang dululah. Kali ini saya nak bawa dalam penyelenggaraan mayat. Panjang umur esok bulan Ogos, saya akan bawa dalam bab akidah. Iman tu cabang dia ada 70. Kita baca rukun iman biasanya 6 aja kan. Sebenarnya ada 70 cabang ni. Penyelenggaraan mayat. Mayat ni apa mayat? Jasad yang dah tak ada nyawa tu mayat lah. Kalau haiwan, bangkai lah. Kalau manusia, mayat lah. Tidak ada pertemuan yang tidak diakhiri oleh perpisahan. Semua ikut lumrah alam, berjumpa dan berpisah. Jumpa dan berpisah. Dan tidak ada pula yang hidup yang tidak disudahi dengan mati. Tiap-tiap yang hidup tu biasanya disudahi yang mati. Ada tak yang tak mati-mati? Ada, iaitu zat dan sifat Allah. Tak mati-mati. Demikianlah halnya setiap manusia akan merasai gembira dan bahagia di masa bertemu dengan orang yang dikasihi. Kita kalau jumpa orang yang kita kasihi, gembiralah. Itu biasa lumrah alam. Dan di saat bayi yang ditunggu-tunggu lahir keduanya ini, pertama sekali orang yang inginkan zuriat dapat dia anak, dia rasa gembira. Kalau ikut sunnah, kita hendaklah azankan dia, tahnikkan dia. Itu cara dia lah. Ke hari yang ketujuh tu diberi nama, dicukur rambutnya dan akikah. Kalau anak lelaki, 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan, 1 ekor kambing. Tapi kalau budak tu hunsa, berapa ekor kambing? Anak lelaki 2 ekor kambing. Anak perempuan 1 ekor kambing. Kalau budak tu hunsa, ada 2 alat. Ada lelaki, ada perempuan, berapa ekor kambing? 3 ekor kambing. Itu namanya ulama ketotol. Jawapan dia, kalau dia mirip banyak pada wadihnya pada lelaki, 2 ekor kambing lah. Kalau wadihnya itu pada perempuan, 1 ekor kambing. Dia tak boleh dicampur 2 dengan 1 jadi 3. Sebaliknya, mereka akan merasa sedih dan duka cita ketika berpisah dengan orang yang dikasihi. Dengan orang yang dikasihi biasanya berasa sedih. Sama ada isteri, mak, ayah ataupun anak ataupun kasih-kasih. Dan di saat mati orang yang disayangi, begitu juga sedihnya yang meninggal dunia itu yang paling sedih. Tetapi hal ini terpaksa dihadapi dan tidak dapat dielakkan. Jadi ajal ni mesti dihadapi, tak boleh dielak. Dan sampai ajal, makan ubat macam mana pun akan mati juga. Kalau belum sampai ajal, tak akan mati. Setiap manusia tidak boleh lari daripada mati, sekalipun dia berada dalam benteng yang tinggi, lagi kukuh. Contohnya Fir'aun, dia takut mati, akhirnya mati juga. Firman Allah dalam surah Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujin musyayyadah. Apa kata Allah? Di mana juga kamu berada, maut yakni mati akan menemui kamu bila sampai ajal. Pada sampai ajal tu tetap juga mati. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak akan mundur dan tak akan maju. Sekalipun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kukuh, firman Allah Ta'ala ini telah menjadi suatu ketetapan dan ketentuan bahawa setiap pertemuan akan diakhiri oleh perpisahan dan setiap yang bernyawa disudahi oleh mati. Firman Allah dalam surah Ali Imran,
Saya ambil ayat-ayat tu, itulah untuk supaya kita rasa insaf mati. Mengingati mati tu wajib, minta mati haram. Ya Allah, aku ni kecewa, nak harapkan janda ni semua dah kahwin je, matilah. Itu haram. Apa firman Allah dalam surah Al-Imran? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Walau macam mana pun kita sayang, kasih sesuatu benda, tetap juga berpisah. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasai mati. Mati ni bukan terus, dia rasanya. Jasad berpisah dengan roh, namanya mati. Adakah mati itu selama-lama? Tidak. Sementara aja. Ya? Kemudian kita masuk ke dalam kubur, iaitu dipanggil alam barzah. Bahawasanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasan kamu. Orang sakit. Ni. Ambil pertama sekali, mati ni akhirnya asalnya ada sakit. Kadang ada tak sakit pun mati juga. Yang tua pun mati, yang muda pun mati, yang sihat pun mati, yang sakit pun mati. Tapi jangan sangka yang sakit kadang tak mati, yang sihat mati. Jangan sangka pula yang tua mati dulu, kadang yang muda mati dulu. Apa hukumnya kita ziarah orang yang sakit? Menziarahi orang yang sakit itu sunat muakkad, dituntut. Kita ziarahi orang sakit itu sunat muakkad, besar pahalanya. Setengah kitab kata terhapus dosa kita. Ziarahi orang sakit, sunat muakkad, jangan tak ziarah. Siapa yang sakit tak perlu diziarahi, bahkan tidak digalakkan, iaitu orang yang minum arak tak taubat. Kalau dia sakit jangan diziarahi. Orang yang minum arak, COVID-19 pun tak boleh. COVID-19 COVID tak boleh ziarahi, sakit. Okay. COVID tu kendian, arak lebih dulu. Nombor 2, doakan si sakit itu agar cepat sembuh. Kita kena doakan, semoga engkau cepat sembuh. Doakan dia macam itu. Kita ziarah tu sunat muakkad. Muakkad tu dituntut. Jangan tak ziarah, kena ziarah. Kita tahu tak ziarah, rugi kita, tak ikut sunnah Nabi. Sunat muakkad itu maknanya dituntut, besar pahala dia. Doakan yang sakit tadi agar cepat sembuh. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Gitu nama dia. Mudah-mudahan kau cepat sembuh. Tetapkan iman dia, jangan cepat marah, tetap iman, jangan gundah gulana, dan tahan sabar. Sakit satu hari, Allah Ta'ala ampunkan dosa sebulan. Sakit sehari, Allah Ta'ala ampunkan dosa sebulan. Adakah satu hari sakit penuh? Tak. Hari ini kan jalan-jalan terkantuk tiap, astagfirullahaladzim, dapat ampunan sebulan. Jadi antuk je kat tiang selalu. Itu tak mau, itu namanya disengaja. Ya? Antara doanya ialah, ni kalau nak salin, tak salin pun tak apa. Saya nak tulis tak sempat, saya buat kertas kerja tapi tak sempat tulis selai-selai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah azim. As'alullah al-azim. As'alullah al-azim. Rabbal arsil azim. Rabbal arsil azim. Rabbal arsil azim. An yasfiaq, an yasfiaq, an yasfiaq. Kita baca terus. As'alullah al-azim. Rabbal arsil azim. An yasfiaq. Lagi sekali. As'alullah al-azim. Rabbal arsil azim. An yasfiaq. Kalau kadang kenapa sampai 3 kali ulang, yang aku ni bodoh gitu. Itu namanya jat sangka. Kita ulang 3 kali itu ikut sunnah Nabi. Menyebut ulang 3 kali, pendakwah kena ulang 3 kali. Yang lain kena ikut. Itu ikut sunnah Nabi. Nabi diulang 3 kali. Yang kata bodoh no sekali pun tak ingat, jangan. Tak boleh. Kita kena ikut sunnah. Dibacakan 7 kali. Ayat ni tadi baca 7
kali. Saya bawa berapa kali? 3. Untuk menyampaikan ilmu, tapi baca 7 kali. Apa arti dia? Arti dia tak juga? Arti dia tak ke tak? Dia punya makna tu tak? Ambil lah. Ikut. Aku pohonkan kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan singgasana yang Maha Besar, agar menyembuhkan kau. Ka tu kau. Ulang lagi sekali. Aku pohonkan kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan singgasana yang Maha Besar, agar menyembuhkan kau pada orang yang sakit tadi. Lagi sekali. Aku pohonkan kepada Allah yang Maha Besar, Tuhan singgasana yang Maha Besar, menyembuhkan kau. Itu dia doa dia. Bacakan doa itulah. Kalau ingat, kalau tak ada kita doakan semoga engkau cepat sembuh, semoga engkau cepat sembuh. Itu pun tak apa. Tapi sunat didoakan. Jangan buat cerita pula yang menyedihkan. Kau sakit apa ni? Aku gigil-gigil. Kawan aku dulu 3 hari jalan. Itu jangan buat gitu. Cepat ni. Itu tak boleh. Kita beri semangat. Nombor 8. Dia tadi nombor apa tu? Nombor yang ke-8. Okey. Ni tadi 7, yang ke-8. Tanda-tanda orang yang hendak mati itu banyak. Ni apa tanda-tanda dia orang nak mati? Nak mati ke tak nak mati? Nak mati ke tak nak mati? Nak mati ke tak nak mati? Nak pun mati, tak nak pun mati. Okey. Yang ke-8 tanda-tanda orang yang hendak mati itu banyak. Antaranya, jadi kita tengok kalau kita jumpa kawan kita yang dah sakit kuat ke sakit tenat? Tenat ke kuat? Biasanya kita sakit kuat dia. Kalau dah sakit kuat pula tu. Tenat. Okey. Apa tanda dia? Antaranya tapak kakinya lurus. Tapak kaki dia lurus ke depan. Cuba tengok tapak kaki lurus ke tidak? Cuba buat. Tunjuk. Dirikan ini, gitu. Lurus ke tak? Panjang umur lah kau. Tu tanda dia. Nombor 2, hidungnya tunduk. Hidung dia ni mancung tapi dia dah tunduk ke bawah. Cuba pegang. Tunduk ke tegak lagi ke atas? Tegak lagi ke atas. Dia punya takut mati. Okey. 2 tanda dia. Sendi pergelangan renggang. Ni sendi ni. Ni renggang ni. Ni cuba pegang. Sendi ni renggang ke rapat? Takut. Dia takut lah tu nak sebut. Dia renggang. Okey. Ini tujuannya apa? Kalau kita ziarah orang sakit yang tenat di hospital, kita tengok gitu. Cakap dengan isteri dia, jagalah, jangan tinggal-tinggal dia ya. Kenapa pakcik? Tak ada. Dia dah tahu. Tangan dia dah renggang tau, tak lama lagi mati. Jangan banyak itu. Okey. Kemudian yang keduanya pelipis ni. Ini dia lekuk. Cuba rasa lekuk ke tak lekuk? Kalau tak lekuk, insya-Allah panjang umur lagi. Best. Dan mukanya jernih. Banyak tu tadi tanda-tanda. Tanda-tanda tu sama ada semua ada ataupun salah satu, kena berhati-hatilah. Cuba pegang. Kita sakit, kita terlantar gitu kan. Tak dapat hantar dodol lagi, dia terlantar. Rasa. Kalau dia ada, panjang umur lagi lah. Yang ke-9. Apabila nyata sakitnya, sedialah disuruh membanyakkan taubat. Banyakkan taubat. Saya gini aje lah. Saya mengajak hadirin hadirat ni, kalau boleh solat taubat ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Kenapa? Sebab Nabi menyebut tidak ada seorang pun umatku tak ada dosa. Jadi kita kena taubat. Mana dia solat taubat? Senang aja. Wuduk kita sempurna. Wuduk sempurna tu maknanya masa basuh muka tu niatlah saja aku mengangkat nahdah yang kecil Allah kan. Basuh muka dia atas ke bawah, kemudian tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Bangun ngadap kiblat. Allahu Akbar. Masa takbir jadi dalam hati, aku sembahyang sunat taubat berkaan kerana Allah Ta'ala. Baca doa iftitah.
Allahu baru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca doa iftitah sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Lebih-lebih lagi sembahyang fardu. Apa fadilat dia? Ni saya ambil daripada hadis Rasulullah. Nabi Muhammad jalan di tepi cucuran atap, mana orang yang sembahyang ni dalam bangunan, dia lalu tepi. Dia dengar orang tu baca, Nabi dongak ke atas, senyum. Nabi senyum. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kenapa senyum? Aku tengok langit terbuka 7 lapis. Kerana dia baca doa iftitah dalam solat yang tinggal. Lepas tu baca Fatihah. Baca Fatihah, sembahyang taubat tadi berapa rakaat? Rakaat yang pertama didahului dengan auzubillah, baru terus sampai Fatihah, bismillah hingga amin. Kemudian surahnya yang paling mudah baca surah Kafirun. Ada orang tanya, kenapa tak baca ayat kursi Ustaz? Kafirun ni kelebihan di sisi Allah sangat berbeza dengan surah yang lain. Kenapa? Sebab Nabi ada menyebut, barang siapa membaca surah Kafirun 4 kali seolah-olah dia khatam Quran. Lepas tu rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud yang kedua, berdiri rakaat yang kedua. Berdiri rakaat yang kedua baca Fatihah, tak payah auzubillah dulu, terus bismillah je. Lepas tu baca surah Ikhlas. Baca berapa kali? Sekali pun tak apa. Tapi kata Rasulullah, sabda dia yang menyebut, barang siapa membaca surah Ikhlas 3 kali seolah khatam Quran. Senang. Jadi khatam tak Quran? Khatam. Dah baca 3 kali Ikhlas, sekali pun tak apa. Lepas tu rokok, iktidal, sujud, duduk antara sujud yang kedua. Sujud yang kedua, rakaat yang kedua tu ada zikir di sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 ataupun 7 ataupun 41, sekatilah, ikut selera. Lepas tu duduk terakhir, baca terakhir at-tahiyatu sampai fil alamin innaka hamidul majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar jangan lupa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Amalkanlah, sebab kita ni dah melepasi umur 40 tahun. Dan 40 tahun ni maknanya dah makin dekat panjang umur ke pendek umur? Sedar. Kalau boleh lah saya ngajak. Saya ngajak macam itu. Saya ngajak ni apa? Biarlah saya dengan para hadirin hadirat sama-sama kita masuk surga besok. Sebab ini saya amalkan tiap-tiap hari. Saya mengajaklah ada dosa ke kita? Memang ada dosa. Janganlah sangka diri kau baik, belum tahu. Kita memang ada dosa. Masa terbuang, tengok Hindustan, dosa. Tengok Hindustan, lepas tu dan masa tengok cerita Hindustan tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ada pahala tak tu? Ada juga, ada. Tengok dia astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Mata terbeliak, mulut astagfirullahalazim. Ada pahala, ada pahala. Ada. Kalah dia bodoh, itu dosa. Sebab tak mau, dia ada pahala. Walaupun kita tengok cerita Hindustan, tapi sebut mulut dengan istighfar ada pahala. Kecuali tengok gambar yang kita tengok tu bukan urat. Contoh tengah nari, tanggal sari, tinggal coli, tengoklah lagi, itu dosa. Itu dosa. Walaupun dia bukan manusia betul, tapi itu kerana dia nampak aurat dia. Habis. Yang keberapa tadi? Yang ke-9. Jernih muka dia. Muka dia nampak jernih, ya? Nampak jernih itu. Nombor 9, apabila nyata sakitnya, segilah disuruh banyakkan taubat. Saya dah ajak tadi, 9 sunat taubat. Dan berwasiat. Berwasiat. Nabi Ishaq, Nabi dia nak wafat, dia berwasiat. Kita gitu juga, para Nabi wasiat. Wasiat macam mana? Nak sayang pada ayah, sayang. Kalau sayang pada ayah, tolonglah ayah. Itu ada kertas putih waktu ayah meninggal aja. Tengoklah kertas tu, tengok panggil, rupanya hutang ayah banyak, bayarlah. Dia dah wasiat.
bayarlah. Suruhlah ia berbaik-baik sangka kepada Allah untuk mengampunkan dosanya. Baik sangka, ya Allah ampunlah dosaku, ampunlah dosaku. Paling-paling minimanya kalau dia sakit dah tenat, astagfirullah, suruh jangan putus daripada bibir. Itu namanya taubat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim itu taubat. Solat taubat tadi tu. Ini bibir kita sentiasa taubat. Nombor 10. Tadi nombor 10. Nombor 9 ni nombor 10. Jika ada hutangnya yang belum dijelaskan sedangkan ia mampu, hendaklah segera dijelaskan. Kalau dia ada hutang, duit dia ada, selesaikan dulu. Orang yang meninggal ni hutang yang pertama, hutang dengan Allah. Mana hutang dengan Allah, kalau dia puasa, bayarkan fidyah puasa tadi. Kalau dia hutang dengan orang, bayarkan hutang dulu. Kalau dia belum haji, buatkan haji dulu. Sebab itu hutang Allah diselesaikan. Jangan terus dibagi pesaka. Duit peninggalan si mati, dia belum menunaikan fardu haji, dia ada hutang dengan Allah. Duit tu dinaikkan untuk fardu haji. Kalau dia ada hutang puasa, belikan barang-barang beras ke apa untuk fidyah. Kalau dia ada hutang orang, bayar dulu. Jangan dibagi dulu pesaka. Hutangan haji katakan sekarang, upah haji apa? 3,000 ke 1,000 lebih. Ada 1,400, ada 1,500. Sebenarnya saya belajar dengan arwah guru saya. Guru saya ni orang Arab tos daripada Mekah. Sebenarnya bayar upah haji ni mengikut tambang seseorang. Bukan udah 3,000 tu bukan. Kalau orang sekarang tambang 9,980 ringgit, kita kena bayar 9,980 ringgit. Itu cara dia yang sebenar. Bukan 1,002 itu. Tidak, tak betul. Itu siapa yang saya belajar lah. Tapi sekarang pun 2,000 lebih dia ambil kan. Itu tak sadari sini bayar. Terselesaikan di tujuan ini. Dah selesai, ada tak dia tak zakatkan? Ada tak dia tak qada puasa, bayarkan. Itu cara dia. Dah selesai, bagi duit RM10, anak 10, baru bagi pesaka RM1. Jangan dibagikan dulu harta si mati kecuali hutangan Allah, hutang manusia. Dengan manusia pun selesaikan. Sebab apa hutang manusia, saya minta maaf, ya, saya minta maaf, minta maaf. Katakan ni si mati. Okey. Imam nak sembayangkan. Imam terus sembayangkan, lepas tu dia declare. Sebelum naik van tu declare kan. Saya ni mewakili tuan rumah, sekiranya si mati ni ada terkasar bahasa, maafkan dia, maaf, gitu kan. Kalau dia termakan minum halal, halal. Kalau ada hutang, jangan jawab. Sikit halal, banyak bayar. Sebenarnya tak betul. Declare orang si mati sebelum disembayangkan, sembayangkan dulu, declarekan dulu. Selesaikan. Kalau ada hutang, selesaikan hutang dulu. Kata dia ada hutang 10,000, nak bayar tu tidak, ada waris, saya sanggup bayar hutang ayah saya 10,000. Dia dah declare dulu. Dia ada apa hutang lagi dengan siapa, selesai, barulah sembayang mayat. Bukan sembayang dulu baru declare. Saya minta maaf, minta maaf. Saya pernah bertekak dengan satu imam. Declare dulu. Kalau awak tak declare, aku tak nak sembayang mayat. Sebabnya macam ini. Nabi nak sembayangkan mayat, Nabi dapat wahyu, selesaikan hutang dia ni dulu, baru aku sembayang. Selesai baru dia bayar. Sahabat, ada seorang sahabat, saya bayar, baru dia sembayangkan. Sebab apa? Kalau kita tak bayarkan hutang, maka terhalang kita punya doa dan tidak harap dia dapat masuk surga. Kecuali walaupun mati syahid, kalau dia ada hutang, tidak akan masuk syurga. Jadi apa nak buat? Declare dulu, baru sembayang mayat. Bukan sembayang dulu baru declare. Saya pernah bertekad dengan satu imam. Sembayang, tanya dia siapa, apa kita sembayang. Jadi orang yang mati meninggalkan hutang takkan masuk surga, terhalang dengan hutangnya. Ni terhalang dengan hutangnya. Kalau ada hutang, kalau tak ada, tak apa. Jika ada hutangnya yang belum dijelaskan sedangkan yang mampu, hendaklah segera dijelaskan. Bayar. Sembayang dulu ke selesai hutang dulu? Selesai hutang dulu. Pesaka bagi dulu ke selesaikan hutang dengan Allah dulu? Hutang dengan Allah selesaikan dulu, baru bagi pesaka. Ini saya baca kitab ni tujuannya untuk kita bersamalah. Sebenarnya 3-4 kali datang pun tak habis lagi. Jika tidak sempat diuruskan, hendaklah ia berwasiat kepada waris-waris. Waris ni
tak apa, saya akan tanggung hutang ayah saya. Tu baru sembahyang lah. Yes. Kemudian bahagian yang kedua, hampir kepada mati. Dah hampir sangat dah mati dah nazak dah. Dah. Sunat diajarkan kalimah tauhid. Sunat diajar. Apa dia kalimah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bukan itu, Nabi tak kasih ajar tu. Nabi kata ajar la ilaha illallah. Itu pun tak boleh laju-laju. La ilaha illallah. La ilaha illallah mak, la ilaha illallah. Baca mak, sama la ilaha illallah mak, tu tak betul. Dia kena lambat-lambat. La ilaha illallah. Kira sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jangan kuat-kuat. Lagi. La ilaha illallah. Kira lagi. La ilaha illallah 3 kali. Dia pun pergi ikut. Dah cukup. Dia dah ikut nada tu walaupun tersekat-sekat dah cukup. Katakan yang bimbing la ilaha illallah tadi adik dia. Kemudian abang dia datang, abangnya jangan kacau lagi sebab dia dah nyebut di akhir kalam dia tu la ilaha illallah. Tiba-tiba lat 1 jam meninggal dunia, maknanya di akhir kalam dia la ilaha illallah. Walaupun 3 jam tak sah, tak apa. Dah 3 jam adik dia baca la ilaha illallah, mak dia ikut, kemudian abang-abang datang meninggal dunia. Maknanya di akhir kalamnya la ilaha illallah. Jangan dikacau-kacau lagi dah. Solat jenazah dia ajar la ilaha illallah, dia dah ikut la ilaha illallah. Cukuplah. Jangan ditanya hal dunia pula. Mak kunci gubuk tu kat mana? Mak simpan duit kat situ. Mak dia kata dalam tu kojol, habis mati dalam tu. Iman di akhir kalam dia dalam tu. Yes. Ini saya pernah berlaku di hospital. Isteri dia tu nazak. Saya jumpa suami dia, tolong bimbing isteri awak nazak tu. Dia pun la ilaha illallah. Lagi lambat. La ilaha illallah. Lagi lambat. Lambatkan. La ilaha illallah. Dia gini. Siapa yang gini ni? Isteri dia. Saya baca balik kitab, rupanya yang dia, kenapa dia buat macam ini? Bahawa kalimah tu didengar, tapi iblis kata engkau ikut aku. Engkau ikut aku, bukan ikut suami dia tu. Iblis ngajak suruh ikut dia, yang tu dia gini. Dia bukan tak nak dengar, tak nak ikut kalimah tu, dia tak nak ajakkan setan yang goda dia. Dia macam ini. Dia pun suami dia sedih. Saya balik baca dalam satu kitab, rupanya yang dia tak nak tu tak nak mengikut ajakan setan. Dia suruh ngaku ni aku. Itulah dia. Jadi kalau kita bimbing orang la ilaha illallah kat hospital ke kat rumah, dia buat anjang ini, jangan putus asa. Kita kena buat juga, tapi lambat-lambat. Tak boleh laju. Please. Apa kata dia ni? Sekali-sekali. Dia dah ikut tu, buat lagi. Setengah kata kira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat lagi. Itu cara dia. Dan jangan kerap-kerap. Tak boleh laju dulu. La ilaha illallah lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak boleh. Kena lambat-lambat. Supaya ia mendengar. Kerana apa? Pendengaran dia dah tak berfungsi sangat. Pernah tak kita kadang anak makan selera tak ada masa demam? Ada. Dah sampai ajal. Malaikat maut dah cakap dah, wahai Wan, aku dah cari selera kau dah tak ada seluruh dunia. Jadi kalau orang tak ada selera nak makan tu, nak pergilah tu. Itu dia. Kerana apa? Pendengaran dia dah tak jelas, dan maka dia nak ngikut kalimah kita tu berat. Jadi kita kena lambat-lambat sebutan dia. Sunat dibacakan surah Yasin di hadapannya. Kalau kita dah buat macam itu, kalau dia agak bacakan surah Yasin, sunat dibacakan. Lepas tu surah tak meninggal juga, bacakan surah Ar-Ra'du.
Tak meninggal juga baca suratul Mulk. Ya, okey. Dan hendaklah diberi minum jika ia dahaga ketika nazak. Itu mana dia dahaga, ambilkan air, titikkan aja, jangan tuang segelas, lagi bobok cepat mati. Titikkan air. Kerana dia dahaga. Apa dahaga dia tu? Hadis mengatakan walaupun 7 lautan air dimasukkan, dagangnya tidak akan hilang. Jadi mesti kesap-kesap itu. Sunat disugikan, kebetulan tu sunat disugikan. Rohnya tak keluar-keluar, ambil kayu sugi. Ni kayu sugi ni. Ni kayu sugi, sunat disugikan. Sugikan ni. Sedia kayu sugi ni. Jadi kita berjalan nanti pergi hospital, buat kayu sugi. Nazak sunat disugikan. Sugi ni macam mana? Tolak kanan kiri? Tak. Atas ke bawah. Ni kayu sugi. Saya bawa ni. Buat kayu sugi ni dapat pahala. Buat handset tak ada pahala. Buat ni dapat pahala. Kalau bagi bala dia pasal dah habis. Buat kayu sugi ni dapat pahala. Buat sikat dapat pahala. Buat cermin kecil dapat pahala. Sebab sunnah Nabi. Nabi suka buat kayu sugi dan buat sikat. Dapat pahala. Dan sunat sebelum takbiratul ihram bersungi, menggandakan pahala. Jadi orang yang nak nyawa dia nak pergi, kita sunat sugikan. Pelan-pelan itu. Lebih lagi kalau yang nak meninggal tu mak kita ataupun ayah kita, itu lebih afdal. Kalau suami nak meninggal, isterilah. Kalau isteri nak meninggal, suamilah. Kalau tak ada, anaklah. Tapi kalau suami isteri tu dah porak-poranda, bila nak kojol kata dia. Kenapa disugikan kata dalam kitab ni? Semoga memudahkan rohnya keluar. Roh mudah keluar. Sebab tu kita nak wuduk, siwak dulu. Kita nak wuduk, sunat siwak dulu. Kita nak takbiratul ihram pun sunat siwak. Roh nak keluar pun siwak. Nombor 5, sunat dihadapkan mukanya ke arah kiblat kepalanya. Arah kiblat ni macam mana? Saya pernah bertekak dengan satu orang arah kiblat. Ini katakan ni kiblat, ini kepala orang. Ini kepala orang kan? Ini kepala orang. Dekat arah kiblat ni macam mana? Dia buat ni lah, ini kepala, ini kaki. Itu kan arah kiblat. Arah kiblat ni pusing macam ini. Sebelah tangan kanan dia tu arah kiblat. Jadi kalau diiringkan dengan arah kiblat, itu nama dia arah kiblat. Ini berdiri. Kata saya ni salah ni, awak letak mak awak ni. Betul lah ustaz. Tengok diri kan ngadap kiblat. Itu kepala otak dia. Kita nak betulkan, dia kata dia betul. Ini, gitu. Gitu pun salah. Ini kepala, gitu salah. Ini kepala, gini. Itu namanya arah kiblat. Sebab tu kita tidur sunat arah kiblat. Sunat arah kiblat. Buat ke tak buat? Buat. Engkau nak mati ke? Itu sunat tidur arah kiblat. Macam. Tapi kalau isteri di arah kiblat, suami ngadap ke belakang, dah tak boleh pula. Minta izin, bang saya nak arah kiblat dia. Tak boleh. Tak boleh. Jangan. Jangan dah. Itu orang kiblat. Kena faham ni arah kiblat. Kalau mak atau atuk nenek meninggal dalam masa dia belum dimandikan pun letakkan arah kiblat. Jenazah tu. Ke kaki sana. Itu dah melawan dah tu. Baru kejap ditunjuk dah melawan. Tak ada orang menentukan. Itu orang. Ini kitab. Ini ustaz. Tak, ini kepala, ini kaki itu. Itu bukan arah kiblat, salah. Dia mengiring dia arah kiblat. Tak ada ustaz mengatakan. Itu dia punya pasal. Aku baca sini. Kau nak ikut aku, nak ikut dia. Kita tak tahu mulut. Tak. Kau nak ikut aku, nak ikut dia. Ikut ustaz lah. Nak ikut aku, ikut cara ni. Okey, jelas eh? Okey, alhamdulillah. Kemudian ditinggikan sedikit di atas bantal. Letak bantal si mayat tadi. Jangan dibiar telentang tak ada bantal. Kalau pakaian-pakaian dia yang lama sebelum meninggal, masa nak meninggal tu pakai macam ni, kuning-kuningan. Dan meninggal tukar yang baru-baru lah. Dia yang dibiar je tu. Tu jangan dia.
Bahagian yang ketiga. Ini belum mandikan mayat lagi ni, baru cerita je dulu. Perkara yang sunat dilakukan sesudah kematian. Dia dah meninggal aja, roh dah pergi. Setelah yakin kematian seorang itu, sunat dipejamkan matanya. Kalau mata dia celik, usap ini. Cepat, kalau dia meninggal pukul 8, 3 minit ke 1 minit dah terbuat, supaya dia jangan celik. Dipejam, tutup gitu. Pelan-pelan. Sebab tengah panas lagi tu. Kalau dah 3-4 jam dia dah jelik ke atas. Kita mati seorang, nanti mandi celik tu. Apa nak baca dia? Ni nak baca dia. Saya nak bagilah ni. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau orang celik tu kejap, dengan usap tu baca lagi sekali, 2 kali. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali. Bismillahi wa ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang kan? Dah berapa kali dah baca? 3. Sunnah Nabi. Buat macam tu. Apa arti dia? Arti dia saya tak ikutlah saya sebut dia. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baca dia. Ya. Dan sunat diikat dagunya. Maknanya ambil kain ikat itu. Supaya dia jangan terbuka mulut dia. Supaya rapat mulutnya. Ni rapat tak nganga. Nanti nganga orang takut. Dan sunat diperlembutkan seluruh sendinya. Goyang-goyang, rapatkan balik. Kenapa? Supaya mudah nanti nak mandikan. Dan boleh juga disapu dengan minyak sendi-sendi dia. Ini cerita ni banyak lagi. Masa tu dah tembet tembet. Saya nak habiskan sampai nombor 8. Sekarang ni baru nombor 4, nombor 3. Nak dihabiskan ke nak disimpan untuk minggu depan? Habiskan. Oh, dihabiskan. Iyalah. Saya pun terus saja. Kemudian nombor 3, setelah itu disalin pakaiannya dengan kain-kain yang bersih dan ditutupkan seluruh anggotanya, badannya dengan kain yang tukar dengan kain bersih, kain yang paling baru-baru, selimutkan dia. Yang kain kokak-kokak. Sebab tu untuk dia pakaikan. Kalau dia tak ada, kita belikan. Kita kasih yang bersih. Yang keempat, sunat diangkat dan diletakkan mayat di tempat yang tinggi, umpamanya katil, dengan dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Itu tadi. Arah kiblat. Bukan kaki. Kalau gini tadi kaki menghadap kiblat. Dia nak kita mengiring tu arah kiblat muka. Kalau orang meninggal masuk ke dalam liang lahat, yang arah kiblat muka ke kaki? Pernah tak pergi kubur? Pernah tak tengok mayat dikubumikan? Kaki ke muka? Ini gitu juga, muka. Bukan kaki, yang ini kaki. Macam nak bertekak lagi. Itulah dia. Kalau dia tak ada arah kiblat masa kubumikan, wajib digali. Arahkan ke kiblat. Itu jelas ya? Okey. Bukan bertekak nak membetulkan dia. Jelas. Marah ke? Tak marah. Ini kita bertanggungjawab. Kalau saya tak cakap, saya berdosa. Sebab saya bertegang. Tegang nak menegakkan kebenaran ni sebenarnya. Kemudian apa dia? Sekali yang bersih seluruh anggota badannya. Nombor 4, setelah diangkat diletakkan mayat di tempat yang tinggi, umpama katil, dihadapkan muka ke arah kiblat. Nombor 5, di atas perutnya sunat diletakkan benda-benda yang sederhana beratnya. Letak ni sederhana beratnya. Jangan letak batu lesung giling lada. Penyek ni. Tujuannya apa? Supaya dapat menekan perut ni. Ya. Dah. Kita nak dengar tu ke nak dengar sini? Teruskan. Okey. Kita akan beri yang sederhana untuk menahan. Kemudian memudahkan keluar najis supaya najis tertekan keluar. Yang keenam, di ujung kepalanya eloklah diletakkan perasapan kemenyan. Boleh letak kayu gaharu. Boleh. Tak jadi salah. Kemenyan, setanggi untuk menghilangkan bau yang keji, untuk dan keluar daripada mayat tu. Biasanya mayat dah meninggal, dia akan keadaan kencing pun ada, keluar najis pun ada, berbau. Letakkan itu, tak jadi salah, memang disuruh. Kemudian menangisi mayat dibenarkan. Menangis biasa-biasalah. Nabi pun menangis anak dia wafat.
Ya, Nabi menangis tapi tak meraung. Jangan ni meraung. Koyak-koyak baju luar nampak baju coli. Koyak baju coli habis nampak sekali. Tak boleh. Nangis dibenarkan sebagai kesedih. Asal saja tidak melampaui batas. Maknanya jangan meraung. Meratap tak boleh. Nangis yang berlebihan sampai menjerit-jerit, mengoyak baju. Ada tak koyak? Ada. Jerit-jerit, oh tak boleh. Koyak pakaian, mengempas-empas badan tak boleh. Menampar-nampar muka tak boleh. Mendabik-dabik dada pun tak boleh. Maka hukumnya haram. Yang saya sebut tadi, meratap haram, menangis berlebihan haram, menjerit-jerit haram, mengoyak-oyak pakaian haram, mengempas badan haram, menampar-nampar muka haram, menepuk-nepuk dada haram. Kenapa? Kita sayangkan mayat tu. Yang seksa je dia. Jadi kita jangan buatlah. Meleleh air mata, sedih tu patut. Jangan dia kata, engkau tak nangis tak? Kenapa tak nangis? Dia tak ada tu, hati aku senang. Dia. Kenapa? Mulut bukan main becok macam buai gila. Ini yang sunat, yang hidup yang buat, yang sunat yang hidup. Mengucup, mencium mayat hukumnya harus. Boleh kucup, boleh cium. Siapa? Suami isteri, anak, ayah, atuk, nenek, adik-beradik boleh. Jangan tunang tak boleh. Aku tak dapat nikahkan kau mati, aku tak boleh, haram. Yang buat pasal. Kerana Rasulullah SAW pernah mengucup sahabatnya yang bernama Osman bin Makhzum. Dia kucup. Saya ambil hadis ni. Sayyidina Abu Bakar juga telah mengucup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dibuka 3 saat dari sekarang. 1, 2, okey. Dalam. Kenapa masa kita apa ni nazak tadi, kita tak ada ucap tawakal la ilaha illallah, kita sebut Allah. Bagus. Pandai kau. Memang patutlah dia jadi imam, dia pandai. La ilaha illallah kan. La ilaha illallah. Dia tak mampu dah. Allah lagi satu kitab dia Allah pun dah tak mampu. La ilaha illallah tak mampu, Allah pun tak mampu, pun boleh. Jelas boleh. Alhamdulillah. Setakat ni pertanyaan ditutup. Okey, jelas. Ini baru bab yang ketiga yang saya sampaikan. InsyaAllah kita besok ada praktikal mandi mayat. Siapa nak jadi mayat aku pun tak tahu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahul azim. Sebelum saya tutup dengan salam, kita kena ingat 10 manusia yang sembahyang tidak diterima oleh Allah. Dulu ingat tak? 10 manusia yang solat tidak diterima, bukan tak sah, tak diterima oleh Allah. Satunya suka sembahyang sendiri-sendiri. Kita elok berjamaah. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.